Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bila ghanimah menjadi cagaran. Pada 29 Mei 2019, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menulis dalam ruangan minda Presiden bertajuk Walak dan Taat Penapis Berjemaah. Ketika itu, Hadi belum lagi dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah. Beliau mengambil contoh peperangan Uhud untuk menyokong hujahnya. Kemenangan awal yang dicapai dalam Perang Uhud kerana mentaati arahan, ketewasan berlaku selepasnya apabila pasukan pemanah tidak mentaati arahan supaya jangan meninggalkan bukit yang ditempatkan mereka kerana mengejar harta barangan yang ditinggalkan oleh musuh. Namun, walak terhadap Rasulullah SAW dapat menyelamatkan keadaan dengan kembali mentaatinya supaya berundur mengambil kedudukan baharu untuk bertahan di tempat yang tinggi di kaki Bukit Uhud, katanya. Mengaitkannya dengan kepimpinan moden, Hadi berkata konsep taat dan walak ini wajib dihayati oleh kumpulan Islam dalam semua keadaan, termasuk dalam wajah silmiah, pendekatan damai melalui amalan demokrasi. Konsep ini juga tempat menguji kesetiaan ahli kepada jemaah Islam. Seseorang ahli yang setia tidak akan meninggalkan jemaah pada masa menang dan kalah, rebah dan bangun selagi Islam menjadi akidah perjuangan yang tidak dihapuskan, tegasnya. Hadi membezakan walak kepada Allah dengan walak kepada pemimpin. Walak dan taat kepada Allah dan Rasul itu secara mutlak kerana Allah itu maha suci daripada sifat kekurangan dan Rasul itu bersifat ismah, maksum, dikawal pribadinya oleh wahyu daripada Allah, ujarnya. Walak dan taat wajib terhadap pemimpin yang beriman walaupun pemimpin yang dirinya fasik tetapi arahannya bersifat nas atau ijtihad dalam jemaah, jelasnya. Bersandarkan kepada surah Al-Mumtahanah ayat 8, Hadi berkata tidak menjadi kesalahan mengadakan kerjasama yang bersifat tahaluf atau ta'awun dengan bukan Islam dan menegakkan kebenaran kerana keizinan Allah. Terjemahan ayat tersebut berbunyi begini: Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Namun, kata Hadi, diharamkan berwalak kepada bukan Islam berdasarkan firman berikutnya. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan wali, yakni pemimpin atau teman rapat yang berwalak kepada orang-orang bukan Islam yang memerangi kamu kerana agama kamu Islam dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Surah Al-Mumtahanah ayat 9. Seterusnya beliau berkata, bahkan Allah melabelkan sifat munafik terhadap seorang yang mengharapkan kemenangan dengan berwalak kepada bukan Islam. Walaupun tidak disebutnya, kenyataan ini dipercayai ditujukan kepada kumpulan pemimpin PAS yang meninggalkan parti itu untuk menubuhkan amanah. Maka cukuplah bagi ahli PAS memahami secara nyata betapa mereka yang telah meninggalkan perjuangan Islam tanpa pedulikan walak dan taat kepada jemaah menjadi syaitan-syaitan bisu yang pengecut terhadap musuh dan berani terhadap Islam, kata Hadi. Ini kerana kumpulan inilah yang kemudian mengekalkan tahaluf siasi dengan DAP dalam Pakatan Harapan sebagai strategi untuk memenangi pilihan raya umum ke-14. Adakah mereka sudah menjadi syaitan-syaitan bisu akibat tindakan tersebut? Sejarah membuktikan sebaliknya. DAP pimpinan Lim Guan Eng dan keadilan yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima Aidil Rahmatan lil Alamin yang dibawa oleh amanah pimpinan Muhammad Sabu. Selain itu, atas iltizam politik yang kukuh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Lembaga Temu Haji berjaya diselamatkan daripada muflis seperti yang berlaku kepada One Malaysia Development Berhad 1MDB. Kini, PAS mendapat ghanimah setelah bersekongkol dengan pengkhianat Pakatan Harapan menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Mereka juga bersekongkol dengan gerombolan kluster mahkamah bersama MIC dan MCA yang berbeza dengan DAP kerana tidak ada anggota Melayu Islam di dalamnya. Malang sekali, cabutan judi nombor ekor dinaikkan kepada 22 kali setelah diturunkan kepada 8 kali oleh Pakatan Harapan.
Sehingga hari ini tidak kedengaran suara menteri atau ahli Parlimen PAS berhubung 3 bank Malaysia yang dibenarkan memberi pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat judi Genting Hong Kong yang diisytihar muflis. Ini adalah kerana kerajaan melalui Permodalan Nasional Berhad, PNB, Khazanah dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP adalah pemegang saham terbesar dalam ketiga-tiga bank itu, kata Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan ketika menyuarakan bantahannya. 3 bank Malaysia Malayan Banking, CIMB dan RHB dinamakan sebagai antara pemiutang tidak bercagar utama Genting Hong Kong dengan nilai sebanyak 600 juta US dollar, kira-kira 2.5 bilion ringgit. Kenapa PAS krik-krik dalam isu yang berkait dengan umat Islam ini? Siapa sebenarnya yang sudah menjadi syaitan bisu?